Test mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua viewers pedagangjawa.com. Hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk select unit trust yang mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk untung dalam jangka masa yang singkat. Kebanyakan para pelabur yang membeli unit trust ni, diorang hanya menggunakan teknik averaging sahaja. Maksud teknik averaging ni, dia set satu konsisten punya modal untuk dia laburkan setiap bulan. Sebagai contoh, dia ada fund sebanyak RM12,000 tapi dia tak masukkan secara tepuk RM12,000 untuk satu masa. Dia bahagikan dia kepada 12 bulan. Maknanya setiap bulan dia akan masukkan RM1,000. Kebaikan teknik ni adalah dia akan dapat averagekan harga NAV price yang dia beli tu menjadi lebih murah daripada kalau dia beli secara tepuk sebanyak RM12,000 dalam satu masa yang tertentu. Okey. Cara ni digunakan bila mana seorang pelabur tu tak tahu apakah NAV price semasa dan berapakah NAV price purata pada ketika itu. So sebab itulah diorang terpaksa menggunakan teknik averaging down dan diorang akan dapat harga average yang mana di akhir nanti tuan-tuan dan perempuan akan dapat keuntungan yang agak moderate lah. So, dalam video kali ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak enhance lagi keuntungan dalam unit trust ni instead menggunakan teknik averaging ni. Instead of menggunakan teknik averaging, kita akan timingkan the best or the right time untuk kita beli dana tu dan dia akan fly lebih tinggi selepas pembelian yang kita beli. So, teknik yang saya tunjukkan ni adalah more on swing term untuk 1 year sahaja. Maknanya dalam 1 tahun tu kita boleh collect keuntungan yang kita boleh dapat. Instead of takut waktu kita beli ni kita beli dana-dana ataupun unit trust yang tak perform. So dia terpaksa memakan masa sehingga 2 ke 3 tahun untuk dia dapat atau dia regenerate dia punya revenue. Okey. Dan pembuang masa saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk select unit trust yang mempunyai potensi. Kita akan pergi kepada website FSM1. Pergi dahulu kepada fund selector satu dan buka lagi satu, nama dia chart center. Pergi pada fund juga dan pilih chart center. Okey, so dah buka dua-dua. Okey. Yang tuan-tuan nampak ni sekarang ni, sekejap Okey, terdapat 441 unit trust yang boleh tuan-tuan laburkan dekat Malaysia ni. Banyak kan? Jadi mesti tuan-tuan dan perempuan tak tahu nak pilih yang mana is the best unit trust yang tuan-tuan boleh beli dan dalam masa yang sama dia boleh mendapat NAV price gain dalam masa yang cepat untuk tempoh 1 tahun sahaja. Okey, lepas tu kita akan buat sedikit filterization. Alright. Okay, untuk risk rating ni, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, unit trust ni sendiri dah moderate punya risk. Jadi saya punya cadangan adalah pilih risk yang lebih moderate, iaitu 5 sampai 10. Moderate lagi high risk sehingga the highest risk. Kalau tuan-tuan pilih low risk dan moderately low risk dan ke bawah ni, takut dia punya keuntungan tu bila tolak dengan charge fee yang dikenakan oleh unit trust sebanyak 5% untuk 5% average, Lazla dapat dalam 3-4% je keuntungan tuan-tuan dan perempuan. So, naikkan sikit risk tolerance tuan-tuan dan perempuan ni dan pilih daripada 5 sampai 10. So, kita boleh break even ataupun dapat keuntungan yang berbaloi lepas tolak charge yang dikenakan oleh mana-mana unit trust. Alright, dah pilih semua. Sorry, saya tak tekan lagi Okay, dan yang ni tuan-tuan dan perempuan boleh abaikan. EPF approve pun boleh abaikan. Untuk syarat compliant bagi Muslim tekan yes. Bagi yang bukan Muslim, tuan-tuan select je all. Okay, semua ni pun dah boleh abaikan. Dan tuan-tuan tekan saja filter. Okay. Apabila pilih filter, tuan-tuan dan perempuan akan nampak sebanyak 114 unit trust dan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih. Yang mana inilah the moderately risk sehingga the highest risk yang tuan-tuan dan perempuan nampak dalam market.
Dan yang tuan-tuan nampak ni adalah dia punya faktor time frame, maknanya dalam 10 tahun dah generate 0.81. Contoh untuk AIA pump ni dalam 10 tahun tak sampai lagi dana ni sampai 10 tahun dah, tapi dalam 5 tahun dah generate 3%, dalam 3 tahun generate 5%, 2 tahun generate dalam 6%, 1 tahun generate dalam 4%, dan sekarang dalam kerugian dan week the best the latest week dah generate 0.67%. Okay. Jadi, kita akan klik dulu dekat 1 year ni. Sebab kita punya target adalah untuk 1 year. Dan bila kita klik dalam 1 year ni, dia akan sorted the most profitable sampai the most yang paling paling loss lah, iaitu rugi. Kita punya fokus adalah pada 1 year dan dengan 1 week saja. 1 year ni sebagai kita punya direction yang mana betul ke dana ni boleh project keuntungan dalam setahun, dan 1 week ni adalah sebagai petanda untuk kita adakah it is the best time untuk kita masuk dan beli sesuatu unit trust ni. Okay, dan ni kita akan nampak yang the best 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The best 10 yang paling profitable dalam 1 tahun. Kalau kita tengok ni pun dah cukup dah untuk kita buat diversification. Pilih je 10-10 ni, beli saja kan. Tapi untuk kita dapatkan dengan price yang lebih cantik, kita akan buat sedikit analisa teknikal. Adakah ia adalah waktu yang berbaloi untuk kita beli dana tersebut. Contoh kita akan ambil yang paling tinggi, iaitu Interpack Dana Safi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok lebih detail, boleh klik kat sini. Internet Dana Safi ni kita akan dapat tengok fact sheet dia lah. Okey, berapa banyak fund dia, berapa besar, 29 juta semua. Syarat compliance, launch price daripada 25 sen, sekarang dah 82 sen kot. Okey, ni boleh tuan-tuan nak tengok prospectus dia. Okey, so latest net price dia 83 sen. Okey, ini adalah FSM punya one. Okey. Alright. So, seterusnya adalah tuan-tuan dan puan-puan pergi ke, jadi kat sini. Okey, saya padam di sini. Okey, pergi kepada chart center tadi, yang mana tuan-tuan pergi ke fund dan pilih fund selector. Bukan fund selector, fund dan chart center. Okey, dekat atas ni tuan-tuan klik dulu ataupun type Interpack Dana Safi. Okey, dia akan keluar dan klik. Okey, untuk yang kat atas ni time frame-nya base ni tuan-tuan klik 1 week, dan seterusnya untuk technical indicator ni tuan-tuan pilih pada 50 simple moving average. Okey, apa maksud 50 simple moving average ni? Dia akan mengira kadar purata sebanyak 50 minggu ke belakang. 50 minggu ke belakang kita boleh andaikan sebagai setahun lah. Setahun ada 52 minggu. Okey, cara nak menggunakan moving average ataupun harga purata ni ialah sekiranya harga net price, saya orientate dulu dia punya chart ni. Okey, tepi ni adalah net price, navigation net asset value price, dan ini adalah masa lah, week. Okey, yang biru ni merupakan net price, dan yang warna hijau ni merupakan simple moving average ataupun harga purata bagi net price untuk Interpack Dana Safi dalam duration setahun. Okey, cara nak menggunakan simple moving average ni senang je. Sekiranya harga berada di bawah, harga semasa berada di bawah daripada harga purata ataupun simple moving average ni, kita consider dia sebagai murah. Tapi walaupun murah, dia mempunyai kebarangkalian untuk jatuh dengan lebih jauh. Contoh tuan-tuan beli pada harga 81 sen. Minggu je boleh jatuh sampai harga, ini harga 81 sen, harga 80 sen. Macam itulah. Jadi the best way ataupun the best timing untuk kita beli sesuatu dana tu adalah apabila price berjaya berada di atas daripada harga average. Harga average iaitu SMA ni lah. Okay, kita kena beli waktu mula-mula je cross. Jangan dia dah lama cross baru nak beli. Kita start beli pada mula-mula cross je. Pada mula-mula cross, so kita akan tahu maknanya price dah mula start untuk dana ni dah mula perform dan mempunyai kebarangkalian untuk naik lebih tinggi. Dan kita dah beli pada harga yang terbaik, iaitu harga
ketiga persilangan antara harga purata dengan harga nef terbaru. Contoh kalau tuan-tuan dapat belilah, kat sini je dah. Okey, test mic. Dengar tak? Test. Okey, dengar. Okey, kita sambung balik. Okey, bila harga dah first kali dia dah break dia punya kawasan nef price ni, contoh kat sini, jap. Okey, contoh kat sini, harga Interpack dengan Safi 85 sen dan harga purata adalah 83 sen. Jadi, ni adalah harga terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan beli dan dia mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk naik lebih tinggi selepas itu. Okey, kita boleh tengok lagi dana-dana yang lain sebagai contoh. Okey, kita tengok pula BIMB iGrowth. Okey, BIMB iGrowth Okey, kita clearkan dulu. iGrowth. Okey, BIMB iGrowth kita gunakan teknik yang sama, pilih 1 week dan masukkan unit trust. Okey, untuk BIMB iGrowth ni dia kiranya consider kita dah kita dah lewat lah. Maknanya price dah bersilang dah dekat harga 53 sen ni. Dan dia terus naik sampai ke harga terbaru berapa ni? Oh, ni belum naik lagi Dia sedang membuat satu kenaikan pada harga 53 sen. Okey, boleh beli lagi lah sebab dia masih lagi 53 sen. Takut nanti dia dah jadi 53.5 sen. So kita dah kira lewat lah untuk BIMB ni. Kita tengok lagi. Okey, Principal Islamic Asia Pacific Dynamic Risk Fund. Boleh tak ni? Okey. Principal Islamic Asia Pacific. Okey, ni. Sama juga. Select. Tutup buka balik. Dan kita nampak harga sudah berada di atas daripada moving average. Tapi dia punya ni dah terlampau jauh lah. Ya, betul. Dah terlampau jauh dah harga dia. Jadi ini adalah bukan waktu yang terbaik lah untuk beli. Sebab kalau tuan-tuan nak beli, consider tuan-tuan beli pada harga yang sangat mahal lah. So abaikan. Kita cari yang lain. Contoh lagi. Okey, lain lah. Principal Islamic PRS. Okey, clearkan balik. Principal Islamic PRS. Asia Pacific Klasi Oh, betul. See, sama juga. Okey. Alright, ini tuan-tuan dan puan-puan pun nampak dia dah menurun. Kalau dia menurun tapi dalam harga tapi masih berada di atas harga moving average ni, so dia adalah consider harga yang terbaik lah untuk beli sebab dia sedang menurun dan tuan-tuan consider beli pada harga yang rendah. Jadi bagi saya Principal Islamic PRS ni kita boleh beli. Alright. Okey, itu saja untuk video kali ini. Saya harap dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk pilih mana unit-unit trust yang boleh perform dan berikan keuntungan yang paling cepat dalam masa setahun lah. Sebab banyak, kalau kita berlabur ni minimum 1 tahun. Diharap video kali ini dapat memberi pendedahan dan nilai tambah kepada ilmu pelaburan tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya ada masalah ataupun ada pertanyaan, boleh je type di komen dan saya akan jawab dengan senang hati. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.